Hai, dek saya di sini. Wow. Vivi Yusof akui punca kerugian pelaburan Khazanah PNB. Maknanya dia telah mengakui yang dia ini adalah penyebab utama kerugian pelaburan Khazanah dan PNB. Wow. Terbaik. Senang je. Anak-anak orang kaya ni dia senang je. Dia tak pernah merasa perit jerit, mencari duit dengan cara yang susah. Ambil dia orang melabur, lingkup, minta maaf, cakap, sayalah punca kerugian. Very simple bang, very simple. This is Vivi the Duck. Mulai saat ini, tuan-tuan, kita panggil dia Vivi the Duck. Ya, duck ini sebenarnya haiwan yang cukup comel, putih. Kalau dia berenang di dalam tasik pun, slow-slow, kita pun tak tahu. Tiba-tiba dia sampai dekat sana. Itu the duck. The flying duck. Ini Vivi the Duck. Okay. Jadi, apabila saya membaca beberapa akhbar online, saya tertarik dengan dalam sinar ini. Sebab apa? Sinar ini dia, kadang orang cakap dia akhbar walaun. Jadi dia very simple. Dia kata, Khazanah dan PNB sentiasa bertindak profesional demi kepentingan organisasi. Kami harap kekecewaan ini tidak menjadi penghalang buat mereka untuk terus menyokong usahawan tempatan yang lain. Wow. Cakap mudah, 40 juta mereka labur kat hang. Kalaulah dia labur sejuta kat kawan ni, sejuta untuk 47 usahawan, saya pasti tuan-tuan, daripada 47 usahawan ini, mereka ada yang berjaya dan lebih hebat lagi daripada Vivi the Duck ini. Jadi kita leverage kan, kita bagi sejuta, hang buat kerja. Semua dapat ni, 47 company ni. Ini bagi dekat hang 47 million, hang cakap, kami gagal, kami minta maaf. Saya ingat Malaysia ni jenis tu kan, buat silap sikit minta maaf. Lepas tu, London. Lepas tu, Dubai. Cai. Jadi dia kata apa? Tibalah masa untuk kami melangkah keluar dari perniagaan dan melepaskan jawatan. Senang je. Hang ambil exit yang very simple. Saya dekat lingkup, aku belah. Senang bang, senang. Macam ni, semua orang boleh jadi usahawan, nampak hang? Semua orang boleh jadi usahawan. Saya melihat Khazanah dan PNB ni, mereka tengah mengasak Vivi the Duck ini untuk mengakui kesilapan. Sebenarnya tuan-tuan, SPRM masuk siasat, cari balik siapa yang buat SWOT analysis, siapa yang membuat analisis pelaburan ini adalah pelaburan yang mendatangkan pulangan potensial. Cari si berdebah ini tuan-tuan. Pegawai-pegawai kanan ini, mereka ini berdebah tuan-tuan. Mereka tidak menjaga wang rakyat dengan baik tuan-tuan. Suka hati mak bapak mereka melabur dalam company-company yang tidak mendatangkan hasil kepada kerajaan. Buang mereka tuan-tuan. SPRM tangkap. Banyak lagi orang boleh jadi pengurus besar, pengurus pelaburan sekiranya mereka mempunyai sikap yang amanah. Yang ada itu tidak amanah tuan-tuan. Kita harus sepak dan buang mereka. Lontarkan mereka ke dalam Sungai Kelang tuan-tuan. Wow, terbaik. Dia kata apa tuan-tuan? Apabila dia dapat duit dana itu, ya, dia dan husband dia Faza kepala otak. Dia kembangkan pasukan ni terlalu cepat tuan-tuan. Selain menambah terlalu banyak cawangan, terlalu agresif dan tidak dirancang dengan baik. Melabur teknologi sendiri. Patut ada teknologi orang. Tapi mereka nak buat teknologi sendiri. Kepala otak mereka. Sebab mereka nak sakau lebih. Sebab tu mereka melabur dalam teknologi sendiri. Lepas tu dia kata apa? COVID terjejas apabila pandemik. Saya nak bagi tahu. Ini semua wayang tuan-tuan. Wayang. Walaupun kami cuba mengurangkan kos, menjimatkan wang tunai, termasuk menutup platform e-dagang kami, keadaan menjadi lebih teruk. Itu saya cakap. Apabila Khazanah dan PNB melabur, mereka ada di dalam lembaga pengarah. Saya tak salah, saya ada lembaga pengarah. Nama Erin yang AirAsia. Dia cakap tak ada masalah, nothing wrong, kerugian, kepala otak dia. You haven't done any business, you kerja dengan orang. You cakap Erin, apa nama Erin tu? Yang dulu dengan AirAsia tu, amboi, sembang kemai, hang tak pernah menega, hang jual goreng pisang satu pun tak pernah. Betul. Itu alasannya tuan-tuan. Agresif,
kembang dengan cepat, buka cawangan baru terlalu banyak, guna teknologi sendiri. Mungkin e-dagang tu guna teknologi sendiri, tuan-tuan. Padahal dah banyak dah e-dagang yang boleh membantu mereka dengan pengurangan kos yang cukup hebat. Tapi mereka nak buat sini. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan. Dia cakap apa tadi? Pandemik. Rugi. Kepala otak dia, tuan-tuan. Sebelum dijual financial report 2022, 2021, 2022, syarikat ini tak pernah untung, tuan-tuan. Kerugian selepas cukai. Yang menariknya, tuan-tuan, pada tahun 2022, kerugian selepas cukai adalah 34.51 juta, tuan-tuan. Iaitu 3 kali ganda berbanding pada 2021, iaitu 9.63 juta, tuan-tuan. Pada tahun 2020, kerugian selepas cukai 12.3 juta. Tetapi revenue, jualan mereka meningkat, tuan-tuan. Daripada 2020, 84.5 juta. 2021, 112 juta. 2022, 113 juta, tuan-tuan. Ini dalam masa pandemik. Dia kata rugi lagi. Rugi sebab apa tak tahu mengawal kos. Rugi sebab apa nak sakau. Profit after tax yang terlalu tinggi tu, tuan-tuan. Sebab nak lari cukai, tuan-tuan. Nak lari cukai. Saya cukup angin, tuan-tuan. Ini alasan bodoh. Pada 2018 mereka juga rugi. 2019 rugi, tuan-tuan. Jadi, apa ini? PNB, Khazanah, hang tak tengok ke? Takkan nak kata tak apa rugi, but this company ada potensial. Memang ada potensial, tetapi pengurusan tidak profesional. Kamu lepaskan kepada Vivi the Duck ini. Pengalaman apa dia ada dalam bidang korporat? Come on guys. Ini yang saya kata SPRM masuk henyak sampai lunyai, tuan-tuan. Azri Walter. Henyak sampai lunyai. Conclusion yang saya nak bagi Vivi the Duck ini, walaupun rugi, kami untung. Keuntungan dalam kerugian. Best, tuan-tuan. Keuntungan dalam kerugian. Siapa nak bagi, tuan-tuan? Vivi the Duck. Vivi the Duck. Nasib baiklah. Hang anak orang kaya. Hang anak orang berpangkat. Tapi SPRM do something. Masuk siasat. Ini duit rakyat. 47 juta. Ada lagi video saya akan buat. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat.